Wah, tengok apa ada kat depan saya ni. Durian. Buah. Raja segala buah kat depan saya ni. Selamat menonton Tech Talk by Mardi bersama saya Jasmine Shah sebagai host anda untuk episod keempat minggu ini. Baik, seperti yang kita war-warkan dalam kita punya social media, pada hari ini kita ada satu lagi menu yang ataupun satu lagi tajuk yang menarik untuk kami bincangkan, iaitu sos dessert durian pelengkap manisan. Baik, Tech Talk by Mardi ini merupakan sebuah rancangan di bual bicara keusahawanan di mana kami menyediakan platform untuk anda, baik usahawan maupun bakal usahawan, untuk mencuburi bidang perniagaan yang berasaskan pertanian dan industri makanan. Baik, sebenarnya dalam Tech Talk ini banyak sebenarnya kami sediakan apa orang kata teknologi-teknologi baru ataupun yang telah dikomersialkan untuk kami kongsikan bersama anda penonton-penonton di luar sana. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk share kita punya Facebook Live ini. Kita war-warkan dekat rakan-rakan kita di luar sana untuk terus bersama dengan kita, kerana banyak sebenarnya informasi-informasi yang berguna kami akan sajikan buat anda. Bagi anda yang terlepas episod-episod yang sebelum ini, boleh dapatkan di YouTube channel kita, Tech Talk by Mardi. Jangan lupa subscribe, share dan juga kita kongsikan knowledge ini dengan semua. Baik, apabila kita bercakap mengenai buah durian ini merupakan sebuah ataupun buah yang berasal daripada buah tropika yang mempunyai ciri unik dari segi rasa, bau dan juga dia punya strong orang kata orang sukalah dengan buah-buah berkenaan kan, ataupun buah durian ini. Dan hari ini kita akan tunjukkan kepada anda cara lain untuk anda menikmati durian yang selalunya kita makan segar je kan. Tapi hari ini kita akan buat satu lagi informasi atau inovasi yang terkini yang telah berjaya Mardi hasilkan. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai kalau tengok kat sebelah saya ni ada demo lah, of course lah, rancangan TikTok kita kan mesti ada demo kan. Tapi sebelum kita pergi ke demonstrasi, kita bersama dengan penjana kita terlebih dahulu, iaitu Puan Nur Farahani Muhammad. Silakan Puan. Assalamualaikum semua. Salam. Apa khabar Puan? Okey, baik, Jess. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita terus berdiskusi ni, boleh tak Puan perkenalkan nama Puan dan juga mungkin sedikit latar belakang mengenai diri Puan? Okey, boleh. Nama saya Nur Farahani binti Muhammad. Saya pegawai penyelidik dari Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Makanan lah di Mardi Serdang. Baik. Jadi kalau kita tengok daripada segi pusat, dah tahu kita pusat teknologi makanan. Jadi ke forte tu lebih kepada makanan lah. Betul. Okey, pada hari ini kita tengok ada durian. Boleh tak mungkin Puan ceritakan lebih lanjut mengenai teknologi yang Puan bawakan untuk kita di Tech Talk pada hari ini? Okey, sebagaimana kita tahu, sos ni memang makanan yang popular lah dekat di seluruh dunia. Sos kalau dekat Malaysia pun ada pelbagai jenis sos di pasaran. Tapi yang popular macam contohnya macam sos cili dan juga sos tomato lah kan. Semua orang tahu sos cili dan sos tomato, tapi bila kata sos durian kurang popular lah. Sos durian ni adalah sos manis. Kalau macam sos cili atau sos tomato tu dikira sos savory. Okey, sos durian ni dia punya bahan utamanya adalah durian tu sendiri. Baik. Kalau sos cili, bahan utamanya adalah cili. Okey, sebab tu dinamakan dia sos durian lah. Sos durian. Ya. Baik, sebenarnya saya lupa nak untuk saya war-warkan kepada penonton-penonton kita. Sepanjang live ini sebenarnya anda boleh tanyakan soalan kepada kami menerusi ruang komen di Facebook Live ini, dan saya akan ajukan terus soalan itu kepada kita punya penjana teknologi. Jadi jangan lupa untuk terus komen kat bawah, tanyakan soalan-soalan yang mungkin anda rasa ada benda yang nak tanya yang macam muskil kan sepanjang kita melakukan demonstrasi ataupun bersama dengan penjana kita pada hari ini. Betul Puan Ya, boleh kan kita tanya-tanya kan? Okey. Puan, kalau kita tengok sekarang ni kenapa teknologi ini dihasilkan? Apa sebabnya? Okey, sebab utama teknologi ini dihasilkan sebab sebelumnya kadang-kala ada berlaku lambakan durian yang berlakulah disebabkan tak boleh nak jual kan, harga terlalu murah ataupun terlalu banyak durian. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita akan ambil puri durian tu untuk dijadikan sebagai produk hiliran lah. Salah satunya adalah sos durian ini sendiri. Baik. Kalau kita bercakap mengenai buah, sebenarnya kita ada banyak buah. Kita bukan sekadar ada buah durian je, kita ada buah mangga dan sebagainya. Bolehkah buah-buah tersebut dijadikan sebagai
pengganti kepada teknologi kita pada hari ini? Okey, boleh. Selain sos durian, ada juga sos mangga, sos yang biasanya lah sos mangga, sos nanas. Tu semua jenis buah boleh dijadikan sebagai sos manis lah. Sos manis ataupun sos savory tadi. Okey. Kalau kita cakap mengenai sos manis ini, sebenarnya saya agak confused sikit. Ya. Untuk sos manis ni adakah sama dengan sos-sos yang lain? Maksudnya apakah tujuan kita buat ni? Untuk menu macam mana sebenarnya yang sesuai untuk kita gunakan? Okey. Sebab dia kira baru kan, dekat pasaran pun rasanya belum banyak lagi syarikat yang jual. Jadi sos durian ni boleh dikira sebagai alternatif kepada topping lah. Kepada topping, contohnya sekarang ni kita selalu topping coklat, topping strawberry kan. Yang ni adalah topping sos durian. Jadi dia ada tropical punya sense lah kat situ. Dia lain sikit lah. Jadi kalau macam sekarang ni kita dah masuk penghujung musim durian, betul? Ya, betul. So jadi kalau ada lebihan-lebihan ataupun yelah dah tak lalu nak makan kan, dah asyik makan durian kan? Tak larat dah nak makan kan? Jadi bolehlah kita buatkan puri ini, kita hasilkan sos. Mungkin dia boleh bertahan lama? Okey. Kalau nak hasilkan puri tu kita kena simpan dalam sejuk beku lah. Kita kena frozen kan untuk dia tahan tempoh yang lebih lama lah. Kalau kita letak kat suhu bilik saja memang dia akan masam dan rosak lah. Ya? Baik. Okey, mungkin ada lagi apa informasi yang puan nak kongsikan dengan kita punya penonton-penonton mengenai teknologi kita pada hari ini? Okey, teknologi hari ini kita akan masaklah bahan-bahan ni dengan contohnya macam puri lah. Puri durian ni adalah bahan utama kita. Kita akan masak dengan gula, garam, asid sitrik dan sebagainya lah untuk dijadikan, dia adalah makanan beresid tinggi. Okey, lepas kita masak tu kita akan hot fill kan dia. Tu adalah teknik untuk memanjangkan tempoh hayat dia lah. Okey, lepas kita hot fill, kita kena tutup dengan segera lah. Kalau kita tengok bahan-bahan dia, adakah bahan-bahan ni mudah untuk didapati ataupun bahan-bahan yang orang kata ni researcher je tahu tu bahan-bahan ni. Macam mana tu? Dia tak ada rahsia lah. Kami tak ada rahsia kat sini. Bahan-bahan ni memang boleh didapati di kedai yang menjual bahan bakery ataupun yang menjual bahan kimia makanan. Jadi semua orang boleh buat sos durian ni. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan perempuan dan kita punya penonton-penonton di luar sana tu, kalau diorang nak cuba buat benda ni pun boleh lah sebenarnya kan. Boleh. Tapi ingat ya, sebenarnya kita kita buat benda ni bukan sekadar untuk makan di rumah. Sebenarnya kita boleh jadikan jana pendapatan. Boleh jadikan sebagai jana pendapatan. Baik. Kita ada satu soalan puan daripada Ernie Sabrina. Sos durian sesuai makan dengan apa ya? Tadi soalan saya tadi. Sebab saya katakan dia sebagai alternatif kepada topping. Jadi dia boleh sesuai untuk dimakan dengan aiskrim ataupun dengan puding, bread butter puding ataupun dicecah dengan roti, biskut dan sebagainya lah. Kalau kita makan bread butter puding tadi dengan custard tu, maknanya kita boleh gantikan custard tu dengan sos durian kita ni. Wah, satu benda yang unik ya puan ya. Okey, ada lagi satu soalan, berapa lama proses yang diambil untuk masak sos kita pada hari ini? Okey. Untuk kalau dia ikut kuantiti capacity berapa banyak yang kita nak masak lah. Kalau hari ini kita hanya masak dalam 2 kilo hasil, jadi dia memakan masa hanya dalam 30 minit macam tu lah. Kalau hasilnya lebih besar 100 kilo ke dan sebagainya, dia akan mengambil masa yang lebih lama lah. Bermaksud kalau kita buat secara industri, dia makan masa lebih lama lah. Tapi dengan equipment yang ada, mungkin dapat menjimatkan masa. Betul. Dia kena ada equipment yang bersesuaian lah dengan kapasiti yang kita nak hasilkan tadi. Baik. Berapa lama kajian yang puan lakukan terhadap teknologi kita pada ini? Berapa lama dah puan jalankan kajian kita ni? R&D kajian yang kami jalankan untuk nak menghasilkan formulasi dan juga teknologi ni mengambil masa lebih kurang dalam 1 tahun lah. Lebih kurang 1 tahun. Maknanya kita sebenarnya buat teknologi bukan sekadar buat terus dapat. Sebenarnya kita ada proses-proses try and error tu lah sebenarnya. Jadi untung untuk penonton-penonton kita di luar sana kerana mereka dapat satu teknologi yang boleh dikira sebagai teknologi yang pelengkap untuk menjana pendapatan mereka sendiri. Baik, kita mungkin nak boleh terus ke kita punya segmen seterusnya iaitu demonstrasi. Tapi sebenarnya kita tak berdua. Kami bukan berdua pada hari ini. Kita ada lagi seorang tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Adawiyah Akbar. Boleh kita persilakan Puan Adawiyah untuk masuk ke set?
Okey, mungkin puan duduk sini. Saya di hujung sana. Iya, okey. Alright. Salam. Apa khabar puan? Sihat, Bunda Aja sihat. Alhamdulillah saya sihat. Mungkin puan nak perkenalkan diri puan kat penonton-penonton kita? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Adawiyah binti Akbar. Saya merupakan penolong pegawai penyelidik di Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Makanan. I see. Okey, puan dengar kabarnya nak buat demonstrasi pada hari ini. Ya, Nak buat demonstrasi sos durian. Sos dessert durian. Sos durian. Okey, mungkin boleh sebelum kita nak bagi tahu bahan-bahan dia, saya nak ingat kepada penonton-penonton di luar sana untuk sediakan pen dan juga kertas. Kerana dia punya ingredient ni agak unik. Ya. Jadi boleh terus sediakan pen dan kertas untuk kita salin resepi bahan-bahan yang diperlukan untuk buat sos durian kita pada hari ini. Okey, boleh puan mulakan? Okey. Okay, saya memperkenalkanlah bahan-bahan kita pada hari ini. Okey. Okey. Bahan utama yang kita perlukan adalah puri durian tu sendirilah. Ya. Mungkin boleh tunjuk sikit dekat kamera kita. Ini dia puri durian. Yang ni adalah gula pasir. Okey. Puri durian tadi adalah 600 gram. Yang saya nak bagi tahu kat sini, yang kita buat untuk hari ini adalah untuk dapatkan hasil 2 kilo hasil lah 2 kilo sos durian. Maknanya dengan bahan-bahan yang kita ada pada hari ini boleh dapat hasilan sebanyak 2 kilo. Ya. Okay, ini adalah gula 460 gram. 460 gula. gram, okey. Ini adalah garam. Garam biasa. 8 gram garam. Yang ni adalah asid sitrik. Okey. Okey, 13 gram. Ini adalah sodium benzoate, bahan pengawet kita. Okey, ini adalah MCS Ni baru MCS sikit. tu. MCS Apa tu? adalah Mungkin puan boleh terangkan Iyalah. dekat penonton kita. Apa itu Okey. MCS tu? Okey, MCS ni adalah modified cornstarch ataupun kanji jagung terubah suai. Dia rupanya sama seperti tepung jagung, tapi dia punya strukturnya berbeza lah. Tapi kalau kita nak gunakan tepung jagung yang kita ada kat rumah tu, yang selalu kita guna untuk masak tu, boleh atau tidak sebenarnya? Okey, kalau untuk kita makan di rumah, sesuailah. Kalau untuk kita produce, untuk dikomersialkan, saya tak suggest guna cornstarch. Dia kena guna MCS sebab MCS ni dia dah diubah dia punya structure dia supaya dia rintang terhadap haba, asid dan sebagainya lah. Jadi bila sebab kalau kita nak jual produk, kita akan simpan kan. Betul. Tapi disebabkan tu kita kena guna MCS sebab masa proses penyimpanan tidak akan berlaku separation antara pepejar dan juga cecair lah bila penyimpanan. Kalau kita guna cornstarch, kita takut akan berlaku perpisahan antara pepejar dan cecair tadi. Barang-barang ni sebenarnya boleh dapat dekat kedai bakery maupun kedai bahan kimia makanan. Ini sebenarnya tak susah lah untuk dapatkan. Ya, semua orang boleh buat. Okey. Seterusnya ada lagi bahan-bahan yang diperlukan? Yang ini adalah xanthan gum 1 gram, xanthan gum. Yang ini adalah air 790 air. Ini adalah minyak sayur lah. Kita guna minyak sawit saja boleh. Minyak sawit boleh. Okay. Minyak sawit 120 gram. Okey. Yang ni adalah optional lah pewarna ni. Maknanya pewarna ni kalau hari ni kita gunakan pewarna kuning, boleh juga gunakan pewarna-warna lain. Ya, boleh. Mengikut kesesuaian tapi sebab kita punya durian kan warna kuning kan. Kalau kita letak warna pink, warna biru, takut tak sesuai, tak menggambarkan produk tu sendirilah. Baik, kalau untuk makan di rumah untuk sesaja untuk nak orang kata apa nak mencantikkan kita punya makanan tu boleh lah. Kan. Tapi kuning je warna boleh. Boleh. Tadi saya tertarik dengan satu ingredient yang puan tunjukkan kita tadi. Nama dia tadi? Xanthan gum. Apa fungsinya? Okey. Xanthan gum ni dia adalah gum makanan lah. Fungsi dia sebagai penstabil. Penstabil maksudnya penstabil dan juga pemekat. Fungsinya sebab untuk kita nak elakkan berlaku perpisahan antara cecair dan juga pepejar lah tadi. Bila kita simpan produk kita tadi. Itu fungsi dia lah. Okay. Baik. Alright. Mungkin kita bahan-bahan tadi semua kita dah terangkan. Yeah. Bagi anda yang terlepas untuk dapatkan menu-menu tadi, mungkin pihak teknikal kita akan paparkan kita punya menu tadi ke dalam kita punya Facebook Live kita ini. Yeah. Baik. Boleh kita
Okey. Saya nak Alright. tunjukkan tadi mula-mula kami tunjukkan yang dah siap Tadi mula-mula puri tadi kita kena campur, kena kisar minyak dan juga air lah dengan sebahagian air. Supaya dia punya teksturnya akan jadi seperti inilah. Teksturnya akan jadi lebih creamy dan juga gebu lah. Sebab apa? Kita kena kisar minyak dan juga air supaya tak nak berlaku separation tadi. Supaya dia lebih sebati lah. Kita nak mulakan kita punya demonstrasi. Mungkin kita boleh alihkan ke tengah sikit kita punya dapur tu mungkin. Okey. Alright. Kita tuang dalam periuk. Alright. Okay, ni kita puri tadi kan. Puri ni kalau diorang nak penonton-penonton kita nak belajar macam nak buat puri ni macam mana tu? Boleh. Boleh ya. Tapi sebenarnya untuk hari ni kita tak ajarlah macam mana nak buat puri ni sebab mungkin mengambil masa. Jadi mungkin atas permintaan kita akan buat satu lagi rancangan macam mana kita nak buat puri atas permintaan lah. InsyaAllah. Kita hidupkan api lah. Okey, baik. Kenapa kena letak dulu sebelum hidupkan api? Okey, sebab kalau kita hidupkan api, lepas tu baru letak, takut hangitlah bawah tu. Sebab dia agak pekat kan. Jadi api tu memainkan peranan lah. Jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil lah. Bergantung kepada kapasiti hasil yang kita nak buat dulu. Okey, kita masakkan dia sampai dia mendidih baru kita masukkan campuran gula. Okey. Kalau sekarang ni kita menggunakan dapur macam ini. Kalau nak menggunakan kaedah lain seperti dapur boiling, boleh atau tidak? Boleh, tak ada masalah. Asalkan menggunakan haba. Yang penting haba. Ya, haba. Okey, baik. Kalau macam contoh bawa pergi ke luar negara mungkin tiba-tiba mungkin susah nak dapatkan durian tu tapi nak buat juga kat luar tu. Mungkin ada kita penonton-penonton kita yang sedang melanjutkan pelajaran kat luar negara tu dapat puri durian nak buat macam ni, boleh ke buat dalam microwave? Microwave boleh try lah. Boleh cuba. Boleh cuba. Okey. Berapa lama kita nak kacau tu? Kita akan kacau sehingga dia bubbling, agak mendidih lah. Okey, saya nak tunjukkan xanthan gum ni kita kena gaul dengan gula Sebab xanthan gum ni dia adalah ringan. Jadi kalau kita masukkan xanthan gum sahaja terus ke dalam puri, dia akan berlaku ketul-ketul ataupun terapung di permukaan sos tadi. Jadi kita kena campurkan xanthan gum ni dengan sebahagian gula lah. Kena campur. Kalau tak campur nanti mungkin akan mencacatkan kita punya hasil nanti. Kualiti dia tak ni lah, tekstur dia tak halus nanti ya. Okey. Kita boleh masukkan gula. Dan kita Puan Daya macam mana Puan Daya? Boleh ke tu? Boleh. Okey. Macam mana sekarang dah? Boleh masuk dah lah? Kita masukkan ada dah mendidih, jadi kita boleh masukkan. Kita masukkan sedikit demi sedikit lah. Sambil masuk sambil kacau. Kita tak nak dekat bawah tu berkerak. Betul. Bahaya. Kita masukkan. Okey. Puan Dawiyah macam dah biasa dah buat ni kan? Mungkin dah banyak durian yang terlebih dah makan tu. Dia buat je hari-hari kot kan? Tak tahu nak buat apa kan? Tengok dah sebenarnya. Ya. Sebab kalau kita tengok bahan-bahan tu mungkin bahan-bahannya macam rumit. Sebab saya macam bagi saya lah mungkin agak rumit. Tapi sebenarnya senang untuk didapati. Sebab namanya sajalah, sebab xanthan gum kan kita tak tahu benda. Tapi sebenarnya dia adalah gum makanan. Gum makanan. Kalau pergi dekat kedai bakery tu cakap je lah nak gum makanan. Okey, baik-baik, saya faham. Okey, yang tadi sodium benzoate, asid sitrik dan juga MCS ni kita kena larutkan terlebih dahulu lah. Baik. Kena larutkan dalam air dulu. Menggunakan air yang telah kita sukat tadi. Ya, air lebihan tadi yang telah kita sukat. Kenapa kita kena larutkan dalam air sebenarnya? Okey, MCS kita kena larutkan dalam air supaya dia tak berketul lah bila kita tuang ke dalam campuran sos tadi tu. Itu fungsi dia lah. Sebab kalau kita tuang terus ke dalam campuran sos ni, dia akan berketul.
So jadi kita kena kacau dia. Kena kacau. Boleh saya bantu? Ya, boleh. Okey. Just kacau yang ni ya. Kalau boleh guna sudu yang berasingan. Ya. Oh, tak boleh sudu yang sama kita Ya. gunakan untuk kacau ketiga-tiga ini? Ya, kalau boleh yang berasingan lah sebab nanti kita takut akan ada reaction kat situ lah. Baik, reaction daripada segi macam mana tu? Maksudnya macam tadilah akan mencacatkan kita punya hasil produk tu Ya, nanti. ya. Baik. Okey, air lebihan ni kita masukkan lah. Boleh terus masuk dalam adunan kita ya. Jangan dibuang pula. Kau dah habis guna ni terlupa pula nak letak tu itulah, kan. terlupa pula. Tak dapatlah 2 kilo tadi tu. Okey, ni kita kacaukan dia bagi larut dalam air ya, tadi. Okey, asid citrik ni kita tambah untuk nak turunkan pH dia lah. Turunkan pH makanan. Macam mana tu? Mungkin saya pun agak confused. Macam mana? Mungkin puan boleh explain lebih? Okey. pH tu kalau kita sebagai nak senang faham lah, dia adalah darjah kemasaman lah. Okey. Darjah keasidan ataupun kemasaman. Disebabkan oleh durian ni, pH dia adalah pH tinggi lah. Maksudnya 4.6 ke atas. Okey. Dari makanan bersinda. Untuk nak bagi dia tahan lama, sos ni kita akan turunkan pH dia. Okey. Bawah daripada 4.5. Okey. Supaya dia tahan lama. Selain tu kita akan tambah sodium benzoat. Sodium benzoat ni hanya akan memberi kesan yang optimum bila pH tu bawah 4.5. Jadi disebabkan tu kita kena turunkan pH baru kita boleh letak sodium benzoat. Kalau kita saja-saja letak sodium benzoat tanpa turunkan pH, dia tak akan memberi kesan, ya. Okey. Mungkin dekat penonton-penonton dekat luar sana agak mungkin pening macam mana nak ukur pH ni. Sebenarnya kalau kita ikut resepi-resepi yang diberikan oleh puan tadi, hasilnya akan menurunkan pH dan seperti yang puan katakan tadilah. Tak perlulah kita nak fikir macam mana, saya tak ada bahan pengukur tu kan. Okey, tapi kalau industri lain lah. Kalau di Mama kita akan ukur alat dia, nama dia pH meter lah. Kita akan letak sampel dan kita masukkan saja probe tu, dia akan bacalah. Tapi untuk penonton-penonton kita jangan risau. Kalau anda ikut secara keseluruhan resepi dan juga bahan-bahan yang telah diberikan oleh penjana teknologi kita, insya-Allah anda akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang puan kita lakukan di Makmal sebenarnya. Okey Jess, kita punya campuran sos ni dah mendidih, jadi kita tambah MCS lah. Baik. Ya. Okey, kita akan tunggu dia mendidih. Kita akan tunggu dia mendidih sekali lagi sebelum kita masukkan asid citrik dan juga bahan-bahan lain, ya Jess. Selain daripada durian ini, mungkin Puan Dawiyah pernah buat yang lain, buah-buah yang lain? Oh, saya pernah juga buat sos strawberry. Oh, sos strawberry. Sebab kita pergi Tamarat, lepas kita bawa dan kita buat, sebab dia pun mudah juga nak buat. Dia punya bahan dan juga cara pembuatan sama? Sama. Jadi penonton-penonton macam saya kata tadi, bukan sahaja buah durian boleh buat, buah-buah lain pun boleh buat, hanya tukar dia punya menu utama tadi tu. Bahan utama tadi tu iaitu durian. Yang penting di sini adalah teknik dia. Teknik tu dah adalah penting. Teknik dan juga mungkin apa orang kata bahan-bahan dan juga berat dia tu. Kalau kata 500 gram, 500 gram lah anda kena ikut. Kalau tidak, larilah dia punya end product dia tadi. Ya, betul. Sebab tu kita sertakan peratusan tadi tu lah. Bila ada peratusan tadi, sebagai guideline kita boleh buat untuk 10 kilo, 100 kilo, tak kisah berapa banyak yang kita nak buat lah. Semua berdasarkan percentage tadi. Baik. Ni berapa lama kita nak kena kacau sebenarnya tu? Okey, sampai dia mendidih, Jess. Sampai mendidih Ya. Dia sekarang dah belum lagi? Belum lagi. Okey. Mungkin kita ada soalan-soalan yang nak sambil-sambil tu kan, boleh kan puannya? Boleh. Okey, daripada Ashadi Yaakob. Kenapa dinamakan sos durian? Okey. Jawapan dia senang je. Sebab kalau macam sos cili, bahan utamanya adalah cili. Kalau sos durian, jadi bahan utamanya adalah durian. Jadi tu yang dinamakan sos durian. Tapi durian lah. kita masih menggunakan sos. Ya. Kenapa sos? Kenapa tidak menggunakan mungkin
yang lain? Term-term yang lainnya. Term-term yang lain? Okey, sebab sos ni sebab dia likat tapi tak terlalu likat seperti jam dan sebagainya lah. Kalau jam dia ada spesifikasi yang lain lah yang kita perlu ikut guideline dia. Baik. Kalau sos macam ni lah dia punya guideline dia lah. Dia bukan sekadar boleh makan dengan macam tadi aiskrim ataupun roti, tapi sebenarnya sebagai pencicah pun boleh kan? Nak cicah dengan roti, biskut je kan, petang-petang makan. Yelah, durian banyak lagi ni. Mungkin ada satu lagi soalan saya boleh ambil daripada penonton-penonton kita di Facebook Live kita. Durian kaki ganda dan cantuman dewasa Smart Pocket Malaysia. Okey, ni nama dia. Okey. Durian klon jenis apa yang sedap untuk hasilkan durian ini atau sos durian ini? Mungkin ada spesifik buah durian kan? Variety. Sebenarnya dia tak ada spesifik lah variety apa yang perlu kita buat untuk hasilkan produk ni lah. Tapi untuk hari ni kita gunakan puri kampung lah, durian kampung. Durian kampung. Bukan tapi kalau nak yang lebih premium, contohnya Musang King ataupun Blackthorn kan sekarang ni kan. IOI ke D24 boleh guna. Boleh, tak ada tapi masalah. harganya mungkin akan lebih mahal sikit lah. Dia jadi sos premium kan. Betul. Okey, ni ada ni soalan yang menarik sebenarnya daripada Sima Chiang Sima. Sos durian ni sama ke macam tempoyak? Okey, sos durian tu lain lah. Kalau tempoyak kita kena buat pemeraman ataupun fermentasi. Dahulu baru boleh kita buat dia sebagai makan kita ataupun sos tempoyak cili lah. Kalau yang ni tak perlu guna yang dah kita peram, kita hanya perlukan puri tadi yang kita dapatkan. Kalau tempoyak, saya recap balik. Kalau tempoyak, dia adalah sesi proses pemerapan. Ya, betul. Pemeraman ataupun fermentasi. Tapi kalau yang ini kita ambil buah yang fresh tadi tu, terus dia buat puri. Tak perlu nak perak-perak apa ni, peram ke apa, tak perlu. Okay, lagi cepatlah, lagi mudah dan cepat. Jadi just ni kita dah menggelegak. Jadi kita masukkan acid citric yang kita larutkan tadi dengan air. Mungkin ada yang tertanya juga, kalau kita buat tempoyak tu kebiasaannya orang akan ambil buah yang ataupun yang dah tak elok, yang dah terlalu masak. Bagaimana pula dengan sos durian kita? Okey, kalau yang ni lebih baik ambil yang dah masak tapi tak terlalu masak lah. Maksudnya tak berair. Maknanya masih segar, masih okey untuk kita makan. Tapi kita tukarkan dia, jadikan dia puri dan kita buatkan sos durian ini. Sebenarnya banyaklah pilihan yang kalau mungkin kita punya pengusaha-pengusaha ladang durian tu, kalau diorang ada lebihan durian, lambahkan tu tadi tu, boleh pergi ke dua cabang. Sama ada untuk melakukan sebagai sos durian atau pergi kepada tempoyak yang lebih ke arah permintaan yang lebih lain. Kalau berlaku lambakan di ladang tuan-puan semua, boleh durian tersebut jangan dibuang, boleh dijadikan puri. Daripada puri ni kita boleh buat bermacam-macam jenis produk. Boleh dikembangkan lagi sebenarnya. Boleh jadi kepada produk hiliran. Contohnya macam sos durian, boleh tunjuk kat situ ada jam durian, ada sos tempoyak cili dan juga Srikaya durian. Jadi puri durian ni adalah produk intermediate lah. Dia boleh berkembang lagi kepada produk-produk yang lain. Sebenarnya dia membuka cabang lain kepada pengusaha-pengusaha ladang durian untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Bukan hanya tertumpu kepada dusun itu saja, tetapi kepada produk-produk hiliran yang mungkin boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi. Bukan saja makan segar tapi boleh juga buat kepada produk-produk yang lain lah, hiliran yang lain. Okey. Apa status kita punya puri sos tadi? Okey, kita masukkan garam. Okey, dan juga kita boleh masukkan ni lah, sodium benzoate tadi. Yang kita dah larutkan tadi. Okey. Mungkin kita boleh tunjuk dekat kita punya penonton-penonton macam mana sekarang ni. Macam mana rupa dia. Macam mana rupa dia sebelum kita masukkan bahan pewarna nanti. Ya, betul. Kalau kita tengok sekarang warna dia kekuning-kuningan tapi ada macam orang kata apa, kusam sikit. Itulah sebabnya kita gunakan bahan pewarna nanti untuk menaikkan sikit lagi warna dia. Bagi dia menarik. Okey, kita boleh masukkan bahan pewarna
Okey. Kau boleh tengok, mungkin saya boleh saya ya, tolong boleh, kacau boleh. kejap, saya nak tengok dia punya Texture dia macam Ya, mana. boleh je. Okey. Kalau penonton-penonton boleh tengok. Dia macam likat juga sebenarnya kan? Dia likat. Tapi nanti masa sejuk dia akan lagi likat. Oh, Lagi pekat. okey. Ya. Dia macam kalau kita buat custard tu kan? Sebab kita ada penambahan MCS dan juga xanthan gum kan, untuk nak elakkan dia jadi separation antara pepecah dan juga cecair. Baik. Tu yang dia jadi lagi nampak pekat lah. Dia akan memberi body lah dekat situ pada kita punya sos. Okey. Kita boleh masukkan pewarna. Okey. Untuk kali ni saya masukkan dalam 4 titik lah. Okey, sebab apa kita masukkan pewarna ni? Selain untuk nak jadikan dia lebih menarik, disebabkan kita akan simpan dia untuk jangka masa yang lama. Kadang-kadang kalau kita tak masukkan pewarna, warna sos ni akan berubah menjadi agak kusam dan pudar lah. Jadi untuk nak mengelakkan masalah tersebut berlaku, kita boleh tambah pewarna makanan lah. Untuk lebih menarik dan presentable. Ya, betul. Okey. Jadi kalau tadi saya tengok puan letak dalam lebih kurang 4 titik. 4 titik. Boleh ke nak tambah lagi? Mungkin boleh ada lagi. penonton-penonton kita cakap, saya suka warna kuning-kuning keemasan. Saya nak letak lagi banyak. Boleh ke? Okey, sebenarnya warna ni bergantung kepada usahawan ataupun bakal usahawan tu sendirilah nak warna dia macam mana. Tapi kalau boleh kena konsisten setiap kali buat production lah. Jangan kali ni hanya 3 titik. Esok 10 titik pula. Jadi tak konsisten bila kita jual tah. Jadi tak. Inilah. Jadi kalau kita tengok sekarang kan, saya sendiri ni pertama kali saya tengok sos durian ini. Ada atau tidak sebenarnya usahawan-usahawan yang telah menjual ataupun mengambil teknologi ini? Okey, setakat hari ni belum, saya tak nampak lagi lah di pasaran orang yang jual sos durian ni lah. Jadi ini membuka peluang kepada penonton-penonton kita untuk mengambil teknologi ini, menjadikan sebagai satu lagi produk untuk dikomersialkan atau menjadi usahawan dalam bidang sos durian ini. Sebenarnya kami di Mardi, kami bukan sahaja menyediakan teknologi untuk anda, tapi kami bantu anda untuk mengembangkan lagi perniagaan anda. Jadi jangan, boleh datang berjumpa dengan kami di Mardi, mungkin boleh belajar sendiri cara-cara untuk melakukan sos durian ini, kerana kami menyediakan latihan sangkut, di mana latihan sangkut ini kami menyediakan proses daripada A sampai Z untuk menjadi usahawan yang berjaya. Jadi boleh datang ataupun boleh layari Facebook Mardi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kita punya latihan sangkut. Sebelum kita pergi ke proses seterusnya, saya ada satu soalan daripada penonton kita di Facebook Live. Bagaimana nak pastikan sos durian tak berakhir menjadi sos tempoyak? Bagaimana nak pastikan gas dalam durian tidak meruap? Okey, soalan ni agak menarik soalan ini. Okey, sos durian, kalau durian tu sebelum kita jadikan dia sos, kalau kita nak cakap sos tempoyak cili tu kan, kita kena jadikan dia sebagai tempoyak dahulu, baru kita masukkan dia jadi sebagai campuran untuk jadi sos cili tempoyak. Jadi untuk yang ni dia tak ada masalah lah, sebab kita dah masak dia, kita gunakan haba kan, jadi kalau dia takkan berlaku tempoyak lah tadi, sebab dia mikrob dia dah mati. Sebab kalau untuk sos tempoyak tu dia akan ada enzymatic punya proses kat situ kan. Enzim tu yang menjadikan dia sebagai tempoyak. Baik. Tapi bila enzim tu dah mati disebabkan oleh proses pemanasan tadi tu, insya-Allah tak akan berlaku adanya gas dan sebagainya meletup ke kan. Bila kita masak tu tak akan berlaku lah. InsyaAllah. Sebenarnya apa yang kita ajar sebenarnya boleh dapat melalui latihan sangkut yang disediakan di Mardi. Anda hanya perlu layari laman web rasmi kami, dan juga kami akan sediakan link di Facebook ini untuk anda usahawan-usahawan maupun bakal usahawan untuk belajar bagaimana untuk melakukan produk ini. Bukan saja produk sos durian ini, kami ada pelbagai sebenarnya. Ada macam-macam lagi teknologi-teknologi yang ingin kami ajar ataupun kita transferkan knowledge itu kepada penonton-penonton. Apa yang anda hanya perlu lakukan adalah layari Facebook kita ataupun laman web rasmi kami untuk mendapatkan jadual latihan sangkut yang disediakan oleh Mardi. Kami akan ajar daripada A sampai Z, dari segi bahan sampailah ke pembungkusan dan juga labeling semua. Baik. Okey Jess, kita punya sos ni dah siap. Jadi kita boleh packing lah.
boleh Okey. bungkuskan dia. Sebelum itu Puan, saya ada satu soalan daripada Encik Ma Hakim. Apakah adakah dengan kaedah ini dapat mengurangkan gas dihasilkan ketika dalam pembungkusan? Okey. Kaedah ini dapat okey. Sebenarnya tak adalah, sebab kita akan guna teknik hot filling tadi. Okey. Bila teknik hot filling tu kita guna, dia akan mengeluarkan gas lah kalau kita gunakan pembungkusan ni kan. Hot filling dia akan keluarkan gas dalam ni, lepas tu kita akan tutup dengan segera. Tak boleh tunggu sejuk baru nak packing. Yang tu akan ada oksigen lah kat situ. Baik. Tu akan menyebabkan kita punya produk ni cepat rosak dan ada oxidation dekat. Kadang-kadang bila kita beli sos cili kan, akan nampak warna browning ataupun kehitaman kat situ. Itu disebabkan oleh proses pengoksidaan tadi lah. Disebabkan oleh kita tuang pada suhu yang sejuk ataupun kita dah buka lah. Ya? Oleh itu, yang penting adalah teknik hot filling ni. Teknik hot filling ni dia kena suhu kena lebih, tak boleh kurang daripada 80 darjah Celsius ya. Okey. Bagaimana dengan suhu kita sekarang ni? Macam mana kita nak tengok? Okey. Untuk nak sukat suhu, kita gunakan inilah yang makmal punya. Ini adalah dial thermometer. Jangan guna thermometer yang ada mercury tu kan. Yang itu saya tak suggest. Itu bahaya kalau pecah. Dia berbahaya kepada kesihatan lah. Kita akan gunakan dial thermometer ni ya. Untuk cek suhu dia lah. Okey, kita boleh tengok suhu kita sekarang. 80. Melebihi 80 kita punya suhu. Jadi kita kena packing dengan segera lah. Okey, baik. Kita kena tuang dengan segera. Supaya dia tak turun. Bagi penonton yang baru saja join kita punya Facebook Live ini, anda sebenarnya bukanlah terlepas kita punya proses bagaimana nak buat sos durian ini. Sebenarnya anda boleh pergi ke YouTube dan juga di Facebook ini nanti kita akan postkan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share kita punya YouTube channel dan juga Facebook Mardi serta Facebook Agro Pemuda kita. Okey. Kita kena tuang panas-panas ya. Teknik penuangan dia kena melalui dinding lah. Supaya dia tak, kalau kita tuang tengah-tengah takut dia memercik macam tu kan. Jadi ni lebih sopan lah orang kata. Okey. So kalau kita bottling ni, dia ada proses untuk pensterilian. Ya. Okey, mungkin Puan boleh explain macam mana proses pensterilian yang dilakukan. Okey. Proses pensterilan sebelum kita guna botol ni, kita kena steril dululah botol ni dengan penutup logam. Okey. Okey, cara Menggunakan? nak steril tu senang saja. Hanya rebus botol ni dengan air yang mendidih selama 2-3 minit dan keluarkan dan keringkan. Rebus botol ni bersama dengan penutup tadi dalam air yang panas. Ya, air yang mendidih. Okey. Dan keluarkan, kena keringkanlah, jangan basah ya. Kenapa kita kena mensterilkan benda ni? Okey, supaya kita nak elakkan tadi supaya dia bebas daripada mikroorganisma lah. Okey, lepas dah masuk kena terus tutup. Ya. Okey, saya bantu. Boleh Jess. Okay. Ada tak mungkin ketinggian dia? Okey. Berapa banyak? Boleh buat sampai penuh ke ataupun kena ada bagi ruang ke macam mana? Okey, kalau bila mengisi tu jangan terlalu penuh lah, ya. Jangan terlalu penuh. Dia kena ada headspace. Headspace ni untuk apa sebenarnya tu? Okey. Sebab kita akan tuang menggunakan teknik hot fill. Bila kita tuang kena ada headspace untuk nak create ruang spiral vacuum tadi. Sebab apa? Bila ada ruang spiral vacuum, macam kita tahu kan, kalau vacuum ni tak ada udara kat situ, tak ada oksigen. Jadi bila tak ada oksigen, mikroorganisma yang berbahaya ni tak boleh dapat hidup. Jadi dia akan memanjangkan tempoh hayat kita punya sos durian ni tadi ya. Okey, kita akan tuang. Okey, kita boleh tunjuk cara nak tahu dia punya bricks. Ada pernah dengar tak kalau ada dua ni? Itu sebenarnya ada dua method yang boleh digunakan. Ya. Kalau sesiapa yang pernah dengar kan bricks kan. Bricks tu sebenarnya dia punya unit dia lah. Dia sebenarnya untuk menyukat jumlah pepejal larut ataupun TSS ya. Jumlah pepejal larut ni kita akan letakkan sampelnya di sini. Dia kena sejuk lah. Tak boleh panas, sebab kalau panas dia akan berubah. Dia tak accurate lah ya.
Okay, dia ada dua method lah. Satu yang gunakan manual. Kalau ni kena teropong lah. Kalau yang ni adalah digital. Digitalnya lebih mudah lah. Kita hanya isi dia punya sampel dekat sini, dia akan baca dan dapat dia punya result ni. Kalau gunakan kaedah manual, kita kena letak sampel kita dekat prism dia lah. Prisma dia kat sini. Ni kena sejuk lah. Ni sebabkan kita kita masukkan lah. Okey. Lepas tu kita letakkan kat sini. Okey. Okey. Kita Mungkin saya boleh teropongkan. Macam mana Just mungkin puan boleh ajar saya macam mana saya nak. Okey. Dia teropong, dia kena tengok dekat lampu. Dia tak boleh tengok kat gelap. Kalau dekat gelap, kita tak nampak perbezaan warna. Dia akan nampak perbezaan antara putih dan biru kat situ. Betul, saya nampak putih dan biru itu. Jadi antara tu adalah bacaan dia. Jadi lebih kurang 43. Itulah dia punya ni. Bacaan saya bawa tadi 43. 43 kan, saya tengok pula. Salah saya punya belakang bacaan kan. Okey. Dia lebih kurang lah, Jess. Betul lah saya betul lah tu. Ya, tak salah. Tak salah, Jess. Okey, mungkin kalau alat yang satu lagi ni macam mana kita nak gunakan? Yang ni senang sajalah. Kita letak kita punya sampel yang dah sejuk ya. Okey. Kat sini. Dan kita terus tekan start. Oh, ini tak perlu teropong lah. Tak perlu. Tak perlu. Kalau suka teropong, boleh teropong. Kalau tak, guna yang ni lah. Tapi ni harganya lebih mahal lah berbanding yang manual tadi. Yang ni dia lebih kurang 39.8. Ni disebabkan dia dah sejuk kan. Tadi kita tengok panas-panas. Dah lebih kurang macam tu lah. Okey, kita boleh saya tunjukkan dekat penonton-penonton kita. Okey, ini dia. 39.6. Okay, sebenarnya kita kena ukur bricks ni untuk nak tentukan sama ada kita punya produk yang kita hasilkan tu konsisten tak sepanjang tempoh production lah. Kadang-kadang ada yang tempoh production ni 30 bricks. Yang ni pula dah 40. Jadi kita kena tentukan range dia. Dalam 35 hingga 40 ke, kena tentukan, usahawan kena tentukan range dia lah. Baik. Kalau kat sini kita dalam lebih kurang 39 hingga 42 macam tu. Baik. Macam saya katakan tadi, usahawan maupun bahkan usahawan boleh datang ke Mardi untuk kita ajar sebenarnya benda ni daripada A sampai Z. Kita boleh ajar. Betul puan kan? Kita akan ajar semua ini, kita bagi knowledge ini kepada anda kerana kami di Mardi sebenarnya suka untuk melahirkan usahawan-usahawan yang berasaskan pertanian dan juga industri makanan. Okey, mungkin kita boleh cuba pula macam mana kita tunjukkan dekat kita punya penonton-penonton tu. Kita dah buat, mesti nak cuba kan. Betul. Antara menu yang kita boleh gunakan adalah aiskrim. Okey, sekarang ni saya ada aiskrim. Okey, saya alihkan ni dulu. Okey. Sebenarnya puan, kalau daripada segi ketahanan produk ni sebenarnya macam mana proses penyimpanan ni? Perlu ke saya simpan dalam sejuk ke? Sejuk beku ke ataupun boleh simpan di luar sahaja? Okey, sos durian kita hasilkan ni disebabkan dia adalah makanan beresid tinggi dan kita ada letak bahan pengawet. Jadi dia boleh simpan selama setahun di suhu bilik. Tak perlu dalam peti sejuk ke, beku ke, tak perlu. Kalau kita simpan dalam peti sejuk, dia punya tempoh hayat tu lagi lama lah. Lebih daripada 1 tahun. Baik, tapi kalau letak dekat luar tak rosak ke puan? Tak rosak. Sebab kita dah ada ingredient yang kita gunakan tadi untuk mengekalkan kestabilan produk kita ni supaya tahan lama, betul? Ya. Sebab kita dah rendahkan dia punya pH dan letak bahan pengawet. Kita gunakan teknik hot filling tadi, lepas tu kita tutup dengan cepat. Jadi tak perlu simpan pada suhu sejuk lah. Sebenarnya, hanya simpan pada suhu bilik sahaja. Itulah kepakaran kami di Mardi. Teknik tu penting. Teknik tu kena betul. Kena belajar dengan kami, dengan pegawai-pegawai penyelidik kami sebenarnya. Kerana banyak ilmu yang kami nak kongsikan dengan anda. Baik, mungkin kita boleh, mungkin saya boleh letakkan sikit. Okey. Kita guna yang tu. Yang ini? Kenapa? Cantik sikit. Okey, ini sebab ni dah. Okey, ni kita punya produk kita. Okey. Macam saya katakan tadi ataupun puan maklumkan tadi, sebenarnya tak ada lagi usahawan yang buat lagi produk ni. Jadi mungkin anda boleh menjadi usahawan pertama. Orang pertama yang menghasilkan sos durian ini. Okey. Inilah hasilnya. Okey, dia agak likat ya puan Ya, dia agak likat sebab dia dah sejuk. Okey, kalau panas-panas tadi mungkin dia agak cair. Ya, betul. Okey. Jadi kalau
Sebab ni boleh disimpan selama setahun, jadi boleh buat awal. Kalau sesiapa yang ada macam kios aiskrim dan sebagainya, boleh ni lah, bila nak kita tuang saja pada aiskrim. Selalunya kita makan dengan coklat, ya kan? dengan Dia lain sikit. Dia ada coklat rice lah macam-macam. Tapi kali ini kita gunakan durian kerana isunya sekarang adalah lambakan durian yang ada di mungkin di dusun-dusun tuan-tuan perempuan tak tahu nak buat apa, jadi boleh hasilkan produk hiliran seperti ini. Ya, betul. Okey, Betul, mungkin kita boleh cuba. rasa. Sebenarnya kalau orang-orang yang mengidam tu dalam masa setahun tu bolehlah kalau nak makan durian saja. Kalau bukan musimnya boleh dapatkan durian tadi tu. Jadi betul. luar musim pun kita boleh dapatkan produk ini sebenarnya. Mungkin saya akan cuba. Macam mana rasa dia? Okey, ini hasilnya. Okey, yang ini adalah kita punya sos durian tadi dan saya akan makan bersama dengan aiskrim vanila. Okey. Saya nak cuba dulu Puan, boleh Puan? Boleh. Macam mana Jess rasa dia? Dia agak masam-masam sedikit. Ya, disebabkan oleh asid tadi tu lah. Dia memang sesuai makan dengan aiskrim ni sebab dia aiskrim ni kalau kita tahu manis. Ya. Jadi rasa dia agak seimbang. Antara manis dan juga masam Betul. kan? Sebenarnya Puan, untuk makluman Puan lah kan, sebenarnya saya ni bukan penggemar durian tau. Ya. Dahulunya saya bukan penggemar durian. Rugi ke Jess? Rugi sangat. Tapi bila saya dah makan ni saya rasa macam, oh ya Allah sedapnya. Rugi sebenarnya saya tak makan durian sebenarnya. Jadi sebenarnya bolehlah sebenarnya orang-orang yang bukan apa orang kata tak makan durian, yang tak suka makan durian yang segar tu, boleh cuba makan. sebenarnya durian yang produk hiliran ini. Sedap. Memang sedap. Dia rasa masam-masam tu. Sesuai dengan aiskrim lah kan? Betul, sangat sesuai. Sebenarnya bukan saja boleh makan dengan aiskrim, macam Puan katakan tadi boleh makan dengan puding, roti, boleh dijajah dengan biskut dan sebagainya lah. Baik. Okey. Saya rasa mungkin kita dah dah sampai ke penghujung rancangan kita. Jadi saya nak maklumkan kepada penonton-penonton di luar sana yang mungkin terlepas, yang baru saja join kita punya Facebook Live ni, mungkin terlepas nak tengok resepi ataupun juga cara-cara nak buat Puan kita nak buat sos durian ini, boleh dapatkan di Facebook Pembangunan Usahawan Mardi, Facebook Mardi dan juga YouTube channel kita. Jadi jangan lupa like, share dan juga subscribe. Ketiga-tiga kita punya medium ini di Facebook dan juga di YouTube. Baik, sebenarnya banyak lagi produk-produk ataupun teknologi-teknologi yang kami akan kongsikan dari masa ke semasa. Mungkin di rancangan ataupun di episod-episod akan datang. Jadi jangan lupa untuk terus kekal bersama kami di Tech Talk by Mardi di minggu di rancangan ataupun episod akan datang bersama dengan penjana-penjana teknologi yang telah dihasilkan oleh Mardi. Sekian saja, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan-puan ya. Bye.